Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya baru sampai daripada Kuala Lumpur, wacana hudud, baru sampai sekejap tadi, dan saya ingat satu wacana yang bagus kerana berjaya untuk menempatkan sepentas PAS, UMNO, dan mereka bincang tentang hudud dengan suasana yang harmoni, kecuali mungkin pada sisi yang akhir itu. Tapi berbincang dengan cara yang baik. Sesi saya bersama dengan Yang Berhormat Exco Kelantan Datuk Dr. Fadli, Datuk Dr. Khairuddin Takiri, Dewan Ulama PAS, dan saya yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Rizal Marikan daripada UMNO. Jadi satu sisi yang baik kebincangan, walaupun saya bagi dimensi pandangan saya dan mereka beritahu pandangan mereka. Dan saya ingat tadi Datuk Seri Rizal Marikan kata jika sekiranya bil persendirian itu dibawa ke Parlimen, Kepala Batas berjanji akan menyokong hudud. Jadi itu yang Kepala Batas okeylah. Jadi satu perbincangan yang baik, kecuali pada sisi akhir tu ada Exco Ulama Muda Negeri Banak lah. Dia duk pergi perlipas orang nak bincang bagi jadi. Dia tentu jadi leceh sikit lah. Manusia ni macam-macam. Ada orang kadang-kadang dia nak tunjuk jadi hero, dia tak apa hero sangat. Hero tak menjadi, macam orang-orang yang telah begitu sedih dan sayu kerana darah mereka nak kena tukar. Saya kadang-kadang, tapi isu tu telah menarik perhatian. Isu lain, bukan isu tadi. Isu satu haiwan yang tidak dibenarkan disebut dalam bahasa Melayu, hendaklah disebut dalam bahasa Arab, iaitu khinzir. Sebab itu kita tidak kata membabi buta, tapi kita kata mengkhinzir buta. Dan semangat yang hebat, nanti saya akan ulas sikit tentang khinzir ni, tapi saya cerita semangat yang hebat tentang khinzir ni. Orang Melayu babi marah sungguh. Kan? Marah kat orang pun babi. Sekarang tak lah, khinzir. Sopan sikit. Tadi Majlis Fatwa Kebangsaan keluarkan pula halal. Baru halal, kek beri halal. Kawan-kawan yang nak berjihad tu tak sempat. Tapi isu tu mendapat perhatian besar daripada negara luar juga, daripada media Hong Kong dan luar negara. Call saya untuk interview, kenapa Islam sampai nak kena berperang ni? Orang silap sikit nak kena perang ni, nak kena perang dengan syarikat syoklat ni. Tapi sebab itu kadang-kadang kita nak tanya, kita punya tindak balas kita terhadap isu-isu agama, adakah di atas kefahaman agama ataupun di atas satu emosi setempat? Kita ada beberapa contoh. Kalau kita tengok sebelum ni, ada isu ASB, ingat tak? Yang dikatakan halal oleh
JAKIM juga, dan dikatakan tak halal oleh sekuriti syariah. Saya semasa halal JAKIM ataupun Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan halal, bukan dia putuskan halal terlalu jelas sebenarnya. Saya masa tu ahli kepada Majlis Fatwa Kebangsaan kerana saya masa mufti Perlis. Dia bagi tahu tentang bagaimana mereka akan wujudkan buat syariah dan seumpamanya dan keperluan, dan kita lihat dari sudut keperluan dan seumpamanya, benda yang kecil-kecil betul boleh diselesaikan. Tapi seolah-olah ternyata sekuriti syariah kata macam tak selesai, iaitu masalah kaunter Maybank yang membabitkan masalah ASB. Saya walaupun dulu saya berpendapat Majlis Fatwa Kebangsaan adalah alasan yang kuat, tapi sekuriti syariah setelah berapa tahun Sekretari Syariah kata tak selesai benda yang diharapkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan itu. Kemungkinan kedudukan sekuriti syariah lebih kukuh kerana dia telah berapa tahun fatwa itu keluar. Dia semak balik keadaan perkembangan kepada ASB tu. Tak apalah. Tapi tak ada siapa buat demo. Kan? Ini sekeping surat tentang khinzir semua buat demo. Seorang menangis, sedih nak pergi tukar darah. Ada kata nak pergi tapis darah, ada kata nak pergi tukar darah, dan kata sedih, macam manalah kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, habis jadi tak sah. Anak-anak jadi tak sah. Bersoalkan akan kalau non-Muslim dengar, seakan-akan begitu kejamnya Tuhan Islam. Benda yang orang buat tanpa sengaja pun nak dihukumnya. Satu orang Muslim buat tak sengaja. Dalam Islam ni tak sengaja ni Tuhan ampun. Bulan Ramadan, bangkit ni lupa kata puasa, bagi 3 pinggan nasi, 1 jam ayak. Bini dia kata, abang ni tak puasa ke? Allah, puasa ni. Tak apa, sambung. Tak boleh kata tak, kalau kenyang sangat tak boleh. Tak. Tuhan ampunkan. Tuhan ampunkan. Orang yang darurat makan dengan sengaja atau darurat, ghairi dhar wala adin, dengan cara yang tidak melampau lah. Wala baghin, dengan cara yang tidak melampau. Famanid dharra min ghairi adin wala baghin. Dia dalam keadaan terpaksa, diampunkan oleh Tuhan. Tak ada pula Quran kata maka setelah kamu keluar dapat daging yang halal, maka hendaklah kamu pergi kumuk dengan yang tanah. Telah masuk Islam, bukan ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Tak ada seorang pun Nabi suruh hampa pergi kumuk. Mulut hampa pernah makan benda haram. Satu benda agama yang pelik-pelik, orang pergi bercakap, seorang tu macam mana nak pergi umrah, macam mana nak pergi bayar, macam mana nak solat, nak pergi umrah. Seakan-akan Tuhan tak terima umrah ni sebab termakan Cadbury. Dan kita tidak sangka bahawasanya betapa ramainya pejuang-pejuang Melayu ini peminat Cadbury. Kita pun ingat lama dah tak makan Cadbury ni kan. Rupanya ramai yang duk makan ni kan. Ingat kau makan cekelat cap Isma perkasa je ke? Bahagia. Saya pun tak kisah masalah tu, tapi masalah awak telah hantar satu mesej yang salah kepada orang bukan Islam tentang Islam. Tentang Islam salah. Dia jadi faham salah. Cuba tengok, tuan-tuan pergi kepada Malaysia Insider, bila ada kenyataan saya kata tak berdosa, tak kena ni, orang bukan Islam, dia kata ingat Islam susah, Islam sampai setelah tu.
terkejut kat khinzir. Dulu disebut dalam tulisan Zulkifli Muhammad, tokoh Melayu dan politik, dia kata orang Melayu kalau tengok orang zaman Melayu dulu kot, tengok khinzir lalu muntah wek. Tengok lori arak lalu meleleh yak-yak. Tapi kita buat kenyataan yang bodoh. Pertama, yang kumuk guna yang tanah ni bukan baru. Dulu punya kes sosis sebut dah. Saya dah tulis dah artikel tentang benda ni. Sosis khinzir apa tu, orang itu kat duk suruh kumuk dah. Kumuk nak cuci perut dah tu. Masuk tu sembok dengan pipe power. Para fuqaha sebenarnya hanya di dalam mazhab Syafi'i sebelum tu. Hanya di dalam mazhab Syafi'i yang menganggap bahawasanya, yang menyatakan khinzir dibasuh dengan 7 kali dan salah satunya dengan air tanah. Seperti yang kita sebut. Kerana beralasan tentang babi. Kan? Ulughul kalb atau idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilu sab'a marrat ulahunna biturab. Bila anjing jilat bekas kamu, bekas, basuh sebanyak 7 kali. Satunya dengan air tanah. Jadi para fuqaha, nas itu kita dah urai dulu, mungkin yang baru-baru tak. Nas itu para fuqaha berbeza pendapat. Pertama, satu mazhab berpendapat yang Nabi kata dalam nas itu ialah jilatan. Kalau dia jilat dah, kalau dia geser tak kena. Nabi kata wala ulugh, maksud jilat. Pasal lidah dia tu tak sama dengan basah badan dia. Dan lidah ada air liur dia. So kalau dia jilat, kita basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Dalam mazhab Syafi'i, dia luaskan sikit. Dia luaskan. Dia kata jilat tu basah, artinya kalau basah saja sama. Anjing kalau sentuh kita cara basah, kita kena basah sebanyak 7 kali, salah satunya dengan dalam sebahagian dalam Malik dan seumpama, dia kata basuh tu 7, salah satu dengan air tanah tu, dalam sebahagian riwayat 7, dalam sebahagian riwayat 8. Dia kata yang tu lil irsyad. Maksudnya kalau nak buat boleh, sangat digalakkan, tak buat pun tak apa kalau hilang kesan. Pasal anjing pada zaman Nabi lintas. Sebab itu ada bab anjing lintas di hadapan orang salat. Yaqta'u salatu ahadukum mururul kalb wal himar wal mar'atu wal himar. Terpotong sembahyang kamu dengan lalunya anjing, wanita dan kaldai. Artinya anjing lalu. Okey. Khilaf dalam mazhab, dalam pandangan para fuqaha. Sebahagian kata kena jilat. Dalam mazhab Syafi'i dia kata basah sama dengan jilat. Tapi dari segi saintifik, basah tak sama dengan jilat. Pasal apa yang ada di jilatan anjing tu tak sama dengan basah badan dia. Jadi kalau kita tengok pada mazhab lain, pegang anjing semua tak ada masalah apa lah. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun dia tak kata haram pegang anjing. Cuma dia suruh basuh je lah. Ini berbeza. Kita kena tahu benda haram, benda najis bukan haram dia pegang. Kalau tidak, tak boleh suci najis kita. Sebab apa hang tak suci najis ni? Haram pegang. Kita kena buat perangai macam tu. Jadi kita kena cuci najis, kita cuci najis. Diri kita dan najis rumah kita dan seumpama. Dari para fuqaha khilaf dalam hal tu. Wallahu ta'ala alam, kalau lihat kepada nas, maka berkaitan dengan anjing ni jilat. Dia jilat bekas, kita basuh salah 7 kali, paling kurang 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Ada riwayat yang sebut 8 dan seumpama. Okey. Mazhab Syafi'i dia perbesar sikit benda ni. Dia kata kalau anjing pun kena basuh 7 kali, babi lagi kena. Nas tak sebut babi. Bukan kerana orang Arab tak kenal babi. Kenal.
Sebab dalam Quran ada sebut babi. Tapi nas tak sebut babi. Tapi Imam Syafi'i dia andaikan, dia kiaskan benda ni dengan khinzir. Tak apalah, dia kiaskan dengan anjing, dia kias khinzir dengan anjing, kan? Tak apalah, dia kias tu. Tapi pendapat itu ialah pendapat yang tidak majoriti. Maksudnya di kalangan para sarjana Islam, mazhab-mazhab lain tidak menyokong pendapat itu, melainkan Imam Syafi'i. Tak apa, hak dia berijtihad. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah, tuan punya hak kita baca kitab ni, dia sendiri kata yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, anjing babi itu dibasuh sama dengan anjing. Namun dari segi dalil, kaul yang kuat ialah kaul jumhur. Kerana tidak ada nas yang suruh basuh babi 7 kali, termasuk yang tanam. Dan perkara yang kita nak lakukan basuhan-basuhan ni mesti berdasarkan kepada nas. Maka dengan itu, kena kesan khinzir sebenarnya yang rajih di sisi majoriti para ulama, di sisi Al-Imam Nawawi rahimahullah juga ialah apa dia? Basuh sehingga hilang kesan. Ini lebih praktikal. Terutama apabila kita pergi luar negara, kita makan di hotel, kita pergi rumah kawan kita yang bukan Muslim, dia jamu, kita kata ni, boleh tak hampir sama sana nak jamu aku ni? Dia kata, hampir balik makan rumah hang lah. Main numpang rumah aku lah kan. Tu pun pergi bawa pinggan sendiri. Kan? Jadi, agama tidak seperti itu. Agama tidak seperti itu. Okey. Bahkan di kalangan sarjana, ini sebut, walaupun kita tak pendapat ni tidak begitu kukuh, ada yang mentafsirkan fa innahu rijs, yang merujuk kepada khinzir dalam Al-Quran itu rijsun, itu maknawi. Maksudnya secara maknawi, walahmul khinzir fa innahu rijs. Tuhan haramkan semua termasuk laham khinzir kerana dia itu adalah rijs. Rijs ni maksudnya najis. Najis ni dia tafsirkan najis maknawi. Najis maknawi. Al-Imam Syawkani, Imam Syawkani tempat Al-Fadil Ustaz Suzli mengaji di Yaman. Al-Imam Syawkani dia mempunyai pendapat yang kata daging babi tidak najis. Ya, tuan-tuan jangan bawa dengar pergi habis dulu. Sagi menangis pula seorang ni. Daging babi dia kata tidak najis. Haram dimakan, haramlah. Taklah dia kata halal dimakan. Kerana bukan semua yang haram itu mesti najis. Itu kita kena tahu. Sebelum kita nak, walaupun kita tak bersetuju dengan pandangan dia, tapi kita jangan kata tak, kalau benda haram tak najis. Ada. Emas haram dipakai, tak najis oleh lelaki. Sutera haram dipakai oleh lelaki, najis tak? Tak najis. Kita mungkin makan satu buah, makan-makan mabuk, haram dimakan kerana mabuk, najis tak? Tak najis dia buah. Daun ketum najis tak? Apa beza daun ketum? Aku semayang tengok ada daun ketum, aku tak kena mayang balik. Apa beza daun ketum dengan daun rambutan? Sama ya. Yang haramnya apabila dia membunuh dan memabukkan. Okey. Cuma pendapat Asy-Syaukani ini tidak kukuh lah. Pendapat ini tidak kukuh, dia najis. Tetapi Quran sebut walahmul khinzir. Quran secara spesifik sebut bahawasanya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu adalah laham khinzir, daging khinzir. Perkataan Allah kata apa nama, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. So Nabi kata, katakan aku tidak dapati apa yang diwahyukan kepadaku ini haram ala ta'imi yat'amuhu, kepada orang yang makan, illa ayyakuna maitata, kecuali dia itu bangkai, au daman masfuha, atau darah yang mengalir, au lahmul khinzir, ataupun daging khinzir, fa innahu rijs, kerana dia adalah najis, seperti dalam surah Al-An'am. Oleh kerana Allah tak sebut khinzir, Allah sebut lahmal khinzir. Jadi sekali lagi ulama khilaf, yang najis ni daging ke, termasuk juga kulit, apa lagi, kuku dan seumpamanya. Kalau
banyak pandangan. Di dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata semua binatang yang tak boleh dimakan, tak boleh dimakan, umpamanya boleh untuk kita sertu, atau panggil apa? Samak lah, orang kampung panggil samak. Samak ni kita buat sehingga kulit tu dia tak main dah, busuk dia tu. Boleh tak untuk kita guna buat bed? Boleh tak? Bed Prada ke apa semua ni, amai-amai ni. Saya pergi bed Louis Vuitton kat Paris. Kedai dia nak masuk kena ambil tiket. Hebat. Orang panggil orang main kedai masuk, dia tak bagi kita masuk. Kenapa kotak? Masuk tengok. Saya masuk dengan orang milioner juga lah kan. Masuk. Allah besar ni, puluh ribu dolar. Tak tahulah haiwan apa yang dia pergunakan. Mungkin haiwan yang telah ditukar darah dia ke apa, kita tak tahu. Ke standard sangat kan. Tapi yang pentingnya, adakah produk yang menggunakan kulit-kulit binatang ni boleh tak dia gunakan? Let's say kita sebut umpamanya kulit harimau, kan? Boleh tak dibersihkan kulit harimau, dibuat bed? Boleh tak? Boleh. Dalam mazhab Abu Hanifah semua boleh kecuali khinzir. Dalam mazhab Syafi'i kata semua boleh kecuali anjing dan khinzir. Kecuali anjing dan khinzir. Dalam mazhab Abu Dawud Al-Zahiri, Ibn Hazmin dan ramai, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mereka mentahqiqkan kata semua binatang sebenarnya idza dubir, apabila telah disertu itu, maka dia bersih, kan? Ayyuma ihab, mana saja kulit yang mana telah dubir faqat tahur, mana saja kulit yang telah disertu itu, maka dia bersih. Okey, daging harimau haram ke halal? Kulit dia boleh tak? Kalau orang kata daging, kalau bukan tarjih lagi ni, saya nak sebut, kalau orang kata mana boleh, pendapat yang pergi kata kulit khinzir boleh, daging khinzir haram. Daging singa haram tak? Haram. Daging harimau haram. Nabi SAW satu hari tengok, dalam riwayat Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas dan juga bahkan daripada Saudah binti Zam'ah, bahwasanya Nabi SAW pernah lihat bagaimana kambing yang mati bangkai. Nabi suruh sahabat ambil kulit dia dan setukan. Nabi kata innama sesungguhnya yang diharam minal maitat, innama hurima minal maitatu akluha, yang diharamkan daripada bangkai itu adalah minal maitati akluha, adalah makan dia. Kulit dia tak diharamkan. Maka sekali lagi ulama khilaf. Ada ulama khilaf. So dalam mazhab Syafi'i kulit babi tak boleh. Abu Hanifah pun tak boleh. Tapi dalam mazhab yang lain, dia kata kulit babi haram dimakan, tapi boleh buat benda lain. Dia kata kalau orang buat kasut ke apa, tidak haram dipakai. Jangan tuan-tuan balik duk pergi cari kulit babi pula pakai. Saya cerita tentang keluasan mazhab ni. Keluasan mazhab ni. Bukan kita, kalau orang tanya kita tak salah pakai. Tak kita galakkan industri khinzir tu pula kan. Tapi orang nak tanya, kalau orang pakai tiba-tiba dipakai tali pinggang di semayang, adakah ulama sepakat kata tak sah? Tak sepakat. Yang tu saya nak beritahu, tak sepakat. Taklah sampai habis lah, tak semayang tak terima. Dah. Artinya nak cerita keluasan dalam isu ni. Keluasan dalam isu. Tak sampailah nak sampai berjihad-jihad dalam isu ni. Maksudnya, cuma daging khinzir haram. Kemudian proses DNA ni. DNA ni pun panjang cerita dah lah. Dia berbagai-bagai fatwa telah dikeluarkan. Dalam fatwa Hindiah, kalau tidak silap saya, dia macam ada sikit longgak. Tapi fatwa di Jeddah, mereka semua kata apabila ada unsur khinzir ni tak boleh. Dan kita kena tahu, dia nak pergi sampai kepada DNA ni, dia macam-macam. Mungkin dia
Macam-macam boleh kena. Sentuhan dan seumpamanya, dia kena. Dia boleh dikesan-kesan dia. Sebab itu maka kalau benda tu tersentuh kita bila tengok satu benda halal depan kita, tiba-tiba lalu lori babi, kita bau babi tu, kita haram makanan. Bau tu kena tadi, mungkin angin tu tiup, kita hampir ambil mai, aku nak terbang ada babi. Tak perlu. Makanan halal tak? Halal ke haram? Halal. Agama tak takalluf sampai itu. Makan-makan, lupa surah Fatihah, sah ada babi. Ada. Tuhan tak hukum benda kita tak tahu. Apatah pula nak pergi muka pun pergi jadi macam babi pasal makan Cadbury, kacau. Tu lagi kacau. Dan kemudian kita buat satu kenyataan. Saya marah kat media, saya tak marah kat depan ni. Media yang keluarkan tu. Kita buat satu kenyataan. Kenyataan yang merepek, yang mana orang kita nak tukar darah. Kita nak tanya, nak pergi ambil darah siapa? Darah hospital banyak, hantar darah siapa? Kemudian nak pergi bersih darah. Bersih darah tu juga masuk mai. Ingat macam tapi ayam keluar mai. Putih darah masuk. Orang Melayu boleh buat cerita mahsuri darah putih. Itu leukemia. Para sahabat yang mulia pun mati darah merah. Mahsuri yang pergi bercinta masa suami dia tak ada, mati darah putih. Hikayat Melayu marah Ismail. Saya tuan-tuan baca Salatin, hikayat Melayu lama. Dan hikayat Melayu lama, oh ni ada orang mati. Dalam hikayat Melayu lama, hanjebat, hantuh sebenarnya khianat. Dia lawan dengan hanjebat, cerita pun cerita tak betul kan. Cerita merepek je kan. Pasal Salatin ini telah diperintah oleh raja sendiri untuk tulis. Jadi dia tak beranilah tulis benda-benda yang condemn raja. Jadi dia tulis. Kita pun tak tahu penulis dia Tun Sri Lanang tulis. Dia tulis, antara benda yang dia tulis, dia kata hantuah lawan dengan hanjebat. Hantuah tertikam dinding kerih dia tu. Jadi hanjebat nak lah, dia kata hanjebat tak tikam lah. Hantuah kata, kau kalau anak lelaki tak boleh tikam orang yang tak ada senjata. Hanjebat tak tikam lah. Hanjebat biar dia cabut dulu, main lawan balik. Pasal dia tak mau bunuh orang tak bersenjata. Lepas tu hanjebat lawan, hanjebat tertikam pula. Masa hanjebat tertikam di dinding tu, hantuah tikam dia. Hanjebat kata, kau apa adat anak lelaki membunuh orang tak bersenjata? Kata hantuah, tidak ada penghormatan kepada orang yang menderaka pada raja. Yang tu cerita hantuahnya, bukan dia menang betul, dia menang tipu. Buang masa kita cerita. Tuan-tuan baca satu lagi. Satu ni berkabung-berkabung. Bukan ada berkabung ni. Isteri yang kematian suami dia 4 bulan 4 ashur wa 10. 4 bulan 10 hari. Hak lain tak boleh lebih daripada 3 hari. So Ummu Habibah lepas dia sedih Abu Sufyan meninggal, bapak dia lepas 3 hari, dia minta wangian untuk pakai. Sebab apa? Dia tak mau nanti menyanggahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal pun sahabat tak pergi buat tu. Sampai pakai serban separuh kepala ke apa? Jangan main tu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Pakai tak ada macam hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Al-huma min qayhi jahannam fa'abriduha bil ma, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-huma min qayhi jahannam. Al-huma ialah apa? Demam panas. Demam panas adalah daripada hembusan ataupun hengusan neraka jahannam. Dia terjemah apa yang kitab Indonesia tuan-tuan? Ha? Tiupan. Ha? Luap. Ha. Dia maksudnya panas yang naik, hembusan yang naik daripada, yang meluap daripada sesuatu panas tu, yang tu dia panggil qayh, faih. Dia panggil faih, min faihi jahannam, dia panggil faih. Al-huma min faihi jahannam. Faih, kita ada hadis ni dan kita ada hadis yang lepas. Ingat tak tentang sungai Nil dan Furat? Yang menyatakan Nil dan Furat daripada apa? Daripada syurga. Yang ni dia kata al-huma min faihi jahannam. Daripada hengusan ataupun daripada luapan neraka jahannam. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Adakah dia maksud betul-betul daripada neraka jahannam, ataupun dia bermaksud secara majazi, secara macam unsur kepanasan itu ialah unsur neraka. Jadi apa pun tak pentinglah, yang penting kepanasan itu unsur neraka lah. Panas kerana asal panas tu nar, dan neraka yang api yang ada dalam dunia ini juzuk daripada api yang hakikat yang ada di dalam neraka. So kepanasan itu juzuk daripada neraka. Macam Nil dan Furat itu daripada syurga, maksud unsur itu ada unsur daripada syurga, seperti mana yang ditakwilkan oleh para penakwil pada hadis ini. Hadis ini juga memberi satu makna, termasuk hadis yang lepas, ialah syurga dengan neraka ni ada ke tak lagi? Kiamat tak berlaku ke? Dah ada ke belum ada? Ini satu perbahasan pula di kalangan ahli kalam dan seumpamanya. Kerana mereka kata bahawasanya syurga ni kiamat tak main lagi. Ada ataupun tak? Walaupun mereka kata yang sahih syurga dan neraka dah ada. Benda ni kadang-kadang kita tak faham. Macam saya selalu sebut benda ni, kalau kita tidak faham apa yang dikatakan time, apa yang dikatakan masa, yang Tuhan bersumpah dengan banyak kali dalam Quran tentang masa. Wal asr, lagi apa? Wal fajr, lagi apa? Wal lail, sumpah semua. Wad duha, Tuhan bersumpah dengan masa, kerana masa adalah makhluk Allah Jalla wa'ala. Masa adalah makhluk Allah. Masa adalah the most amazing thing yang Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Perkara yang paling dahsyat Tuhan cipta. Allah ciptakan masa dan dia ambil kita bubuh dalam masa. Allah tidak ada baginya masa. Sebab tu huwal awwalu wal akhir. Hak awal pun dia, hak akhir pun dia. Bukan hak, kalau dia hak duduk awal tang ni, ujung dia ada tengah-tengah pun dia juga lah. Tak. Dialah awal, dia yang akhir. Tang tu dia. So tak timbul untuk orang tanya siapa sebelum Allah. What's come before God? Tak boleh tanya. Sebab apa? Sebab before and after tidak ada di dalam Tuhan, tidak terikat dengan itu. Bahkan dialah yang menciptakan sebelum dan selepas. Kerana dia yang menciptakan masa. Bila dia yang menciptakan masa, dia boleh buat dengan masa. Benda ni dah ada, tak ada. Mungkin orang yang telah mati 2000 tahun lepas, azab kubur dia
Dengan orang yang mati, mungkin kita fikir tak adil. Turuklah orang yang mati dulu. Azab kubur dah lama, duk tunggu kiamat main lambat. Kan? Allah boleh menjadikan panjang dan pendek masa itu menurut kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka jangan heran orang yang duduk di atas katil dia, kita tengok 5 tahun dia sakit. Dia mungkin rasa 5 bulan. Mungkin orang yang rasa duduk sakit 5 bulan, dia rasa macam 15 tahun. Kerana Allah yang menguruskan masa. Maka dia menghukum manusia dengan cara yang dia kehendaki. Sebab tu Allah bila nak hukum manusia berbagai-bagai cara. Kita tengok Allah dia mati, saat dia sakit mati dah. Pada jahat dia tu. Kita tak tahu. Kita nampak saat. Di sisi Tuhan tak tahu berapa lama. Sebab itu di akhirat bi alfin sanatin mimma ta'udun. Quran kata, 1 hari di sana sama dengan 1000 hari. Sebab tu bila kita mati, kita tak tahu. Allah tanya, kam labistum? Orang-orang yang masuk neraka ditanya pada kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu duduk dalam dunia? Jawab apa? Labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil adin. Kami duduk sehari ataupun setengah hari. Kita duduk lama ni, duk kira aku lama dah kerja. Cemui tak bencin-bencin ni. Orang lain duk seriah bencin, duk tengok dalam cermin, macam mana aku boleh kedot ni? Dia duk kira nak tua kan? Allah Subhanahu wa taala semua hak hidup ni 80 tahun, 100 tahun. Balik hatta Fir'aun. Berapa lama dia kata? Hatta pengikut Nuh. Kami hidup di dunia hanyalah sehari ataupun setengah hari. Allah yang menguruskan masa. Maka kadang-kadang orang fikir balik pada masa lampau, pergi pada masa lepas, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi pergi ke syurga, Nabi tengok realiti syurga. Orang yang hidup dalam syurga, macam mana boleh tengok ada orang yang dihukum dalam neraka, kehukuman dalam neraka, sedangkan timbangan tak berlaku lagi. Betul tak? Kiamat berlaku baru boleh berlaku timbangan, baru dimasukkan dalam syurga dan neraka. Macam mana Nabi tengok? Kerana masa kemudian dan selepas, dahulu dan kemudian, kita yang hitung. Di sisi Tuhan hakikatnya sangat ajaib. Ini perkara yang golongan ateis dan agnostik tidak dapat faham tentang Tuhan. Dawkins, semua tokoh-tokoh ni, mereka tak dapat faham bagaimana Tuhan sebelum Tuhan. Kerana mereka telah miss satu prinsip yang penting dalam ketuhanan, iaitu Tuhan menciptakan masa. Tuhan mencipta. Maka Tuhan bersumpah dengan masa, wal 'asr. Tuhan bersumpah dengan semua ini. Maka kita jangan heran, kita tengok umur orang tu panjang, umur dia pendek. Saat dia nikmat tu, terus mati. Mungkin kita tengok dia rasa saat, tapi dia rasa lama. Mungkin Allah, kadang-kadang kita tengok, kita kesian. Saya tengok budak yang kena seksa dengan mak dia lah. Tuan-tuan baca, 6 tahun. Boleh mak dia pukul dia dengan pak tiri dia ke apa, kita tak tahu, polis akan sesat. Sampai patah kaki. Simbah dengan ayam. Dan kemudian dia duduk 6 bulan diseksa. Dia duduk menjerit berjam-jam sehingga mati. Tak ada jiran pergi tolong dia, jiran melaporkan kita, sudah lama adik tak buat dah. 6 tahun. Berbulan-bulan seksa. Pak tiri dah belah, polis cari. Tapi kita tengok kesian, Tuhan lebih kesian pada dia. Tapi orang zalim, kita kata, macam mana? Orang zalim. Allah Subhanahu wa taala, sebab tu bila Allah Taala sebut tentang umur di dalam neraka dan semua hukuman terhadap manusia, kadang-kadang dia buat orang tu mungkin sekejap ya, tapi Allah hukum panjang dengan Allah memanjangkan masa hukuman. Sebab ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala. So bila kita baca ayat-ayat macam ni, neraka ada adakah? Orang masuk adakah? Kan? Aku mendengar tapak kaki Bilal di dalam syurga. Bilal masuk adakah? Tak masuk lagi. Tak, dia soal dia boleh pergi ke depan dan kita tak boleh. Orang putih duk fikir, Hollywood duk nak buat mission, nak pergi ke depan, nak pergi patah balik.
Tak mungkin ada mesin lah, tapi Allah boleh membawa manusia untuk travel, pergi ke masa depan dan juga balik pada masa lepas. Kerana semuanya awal dan akhir di sisi Allah adalah sama. Dan inilah yang menyebabkan ahlul kalam sekali lagi berbahas tentang konsep ini. Dan mereka tak dapat faham sebahagian perkara kerana mereka miss perkara yang penting ini. Okey. Demam panas daripada min fai'i jahannam, daripada hembusan ataupun hembusan neraka jahannam. Fa abriduha bil ma', maka sejukkanlah dia dengan air. Hadis ni ada beberapa bahasan. Bahagian yang pertama satu ucapan dan bahagian yang kedua berlaku perbahasan. Sejukkan demam panas ni dengan air. Nabi SAW tak sebutlah nak buat macam mana dengan air ni. Nak jurui ke, nak bagi dia minum ke. Nabi kata sejukkan. Secara umumnya mazhab tentang perubatan Nabi, macam mana kita sebut, ada terbahagi kepada dua mazhab. Satu mazhab yang menganggap apa saja yang Nabi cakap tentang perubatan ini, dia adalah wahyu daripada Tuhan. Maksudnya bukan Nabi cakap sendiri, benda ni wahyu. Termasuk yang berpendapat begini Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Qayyim dan beberapa ramai di kalangan ahlul hadis, mereka cenderung kepada aliran ini. Di kalangan para ulama ada yang berpendapat hadis-hadis perubatan ini bukan daripada wahyu. Bukan wahyu. Yang ni sembang biasa Nabi. Kerana Nabi itu anak ataupun ibnu bi'atih, anak kepada persekitarannya. Siapa yang berpendapat begini? Berapa ramai yang berpendapat begini? Antara yang terkenal yang menyebut hal ini ialah Al-Imam Ibn Khaldun. Al-Imam Ibn Khaldun. Al-Imam Ibn Khaldun dan juga Al-Qadhi Iyad, yang mana banyak Al-Imam Nawawi petik dia di dalam mensyarahkan Sahih Muslim. Dia juga berpendapat perkara-perkara yang berhubung dengan perubatan ini Nabi bertindak berdasarkan kepada keadaan masyarakat, yang maklumat biasa yang masyarakat ada. Contoh, mereka bagi dalil apa? Dalil hadis Muslim yang selalu kita baca. Nabi pernah jalan, Nabi tengok ada sekumpulan orang debungakan tamar. Dan Nabi kata bahawasanya benda tu tak ada apa untuk mereka buat. Nabi tak larang, Nabi kata tak ada apa faedah untuk mereka buat. Dan mereka berhenti daripada buat. Bila mereka berhenti, dah sampai kata Nabi kata tak payah buat. Tamar tidak berbuah dengan lebat. Bila tamar tak berbuah dengan lebat, hadis ini dalam Sahih Muslim. Bila tamar tak berbuah dengan lebat, orang bagi tahu balik kepada Nabi SAW. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Idza amartukum bi syai'in min Allah fakhudhu bihi. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Apabila aku suruh kamu sesuatu dengan aku bagi tahu ini daripada Allah, kamu kena ambil. Tapi kalau aku bagi tahu sesuatu perkara itu daripada pandanganku sendiri, sesungguhnya aku ini manusia. Maka dengan ini ada mazhab yang berpendapat kerana Nabi tak diutuskan untuk ajak ni semua ni. Dia diutuskan untuk bawa
Hidayah, tauhid, untuk ajar salat, untuk ajar keadilan dan semua prinsip ni. Bukan nak main habak macam mana, nak buat bangunan design macam mana, nak makan ubat apa. Tak. Semua yang Nabi habak ni adalah berkaitan dengan keadaan semasa. Nabi react kepada apa yang ada di persekitaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, bila Nabi kata habbatu sauda syifa min kulli da. Habbatu sauda ubat bagi penyakit. Nabi sebut itu bukan menunjukkan habbatu sauda is the best. Kata mereka. Kerana Nabi sebut kerana itulah ubat yang available, yang ada di kalangan orang Arab. Takkan Nabi sebut bunga teratai atas pokok di Gunung Kinabalu ke apa? Dia akan sebut benda yang bersiap, yang ada di kalangan masyarakat. Tapi Nabi tak pernah bagi tahu nak makan habbatu sauda tu segenggam ke? 2 genggam ke? Nabi tak bagi tahu. Nabi kata dia jadi ubat, dia syifa, dia boleh jadi ubat. Dia bukan asyifa, tapi dia syifa. Dia bukan satu-satunya ubat pemutus, tapi dia boleh jadi ubat. Ibn Khaldun, dia berpendapat semua yang Nabi cakap tentang benda ni, yang ni Nabi bukan Tuhan yang perintah, ini adalah Nabi berinteraksi secara biasa daripada adat Arab. Tetapi Al-Imamul Bukhari, Imam Ibn Qayyim juga, dia berpendapat dak, ini ada unsur wahyu. Sebab tu Nabi tak detail. Wallahu ta'ala alam, kita kalau ambil dua pandangan ini, kalau kita kata unsur wahyu pun sebenarnya kita tengok tak ada masalah apa, kerana Nabi bukan detail. Macam dia kata fa'abriduha bil ma, sejukkan dengan air. Kalau orang masukkan air, doktor masukkan air orang pandai, termasuk. Cuma bila orang yang salahnya, bila orang pergi ambil satu ubat habbatu sauda, dia bubuh buat kopi ke tak, dia kata ni kopi Nabi. Yang ni demam banyak lah. Yang ni yang demam banyak. Yang buat leceh ni geng menega ni. Geng menega ni buat leceh. Pasal mereka nak buat bisnes. Dalam ada orang pergi habak kata nak tukar darah, ada dah Facebook pergi tawar siapa yang nak tukar darah yang pernah makan Cadbury 3,500. Dia boleh buat tukar darah. Mungkin dia bekam sampai keluar kucut semua, lepas tu dia pam masuk balik ikut telinga. Tapi nak ceritanya ialah satu pihak termasuk Al-Qadhi Al-Iyad, mereka melihat misi Nabi bukan nak mencerita ubat. Misi dia nak menceritakan hidayah. Ubat ni kalau Nabi tak cerita pun orang cari sendiri. Betul tak? Manusia sakit mesti cari ubat. Di negara China, orang China di China macam-macam jenis ubat. Bukan ada, mereka tu bukan percaya Tuhan pun sebahagian mereka. Macam Buddha bukan God centric. Dia bukan percaya, dia bukan berpaksikan Tuhan kepercayaan mereka. Tapi mereka cari ubat. Kerana manusia bila sakit dia cari ubat. So Nabi tak datang untuk bagi tahu ubat. Jadi kadang-kadang orang ni bila duk cerita ubat. Baru ni ada orang tanya saya tentang Nabi ni, tentang Islam suruh makan buah-buahan. Buah-buahan, dan kemudian adalah jenis-jenis buah apa dia jual. Anak kata pertama Nabi SAW pemakanan sihat. Nabi makan hak sihat, yang tak ada kolesterol, yang tak ada apa semua. Anak kata Nabi ni dia hidup, dia ni bukan profesor universiti orang kaya, ni apa ke atam ni, menteri ke bini menteri ke, yang makan nak kena sukat. Dia pejuang. Orang bagi benda masam pun dia makan. Dia tak tolak. Dia jalan, orang bagi kurma dia makan, dia tak kata ni aku makan hak elok, ajuh yang lain. Dia tak kata. Bahkan baginda telah diracun kerana telah makan apa? Kambing yang dihidangkan oleh wanita Yahudi. Bukan saya nak anti benda ni, tapi kita jangan, oleh kerana kita nak commercialize sesuatu, kita berlebih-lebihan. Nabi ni dia
Makan, Nabi makan ikut time. Dia kata, anda kata ente ambil mana? Betul lah makan ikut time tu bagus. Tapi Nabi dalam hadis pernah keluar daripada rumah dia tengah malam kerana lapar. Dia tanya Abu Bakar pun keluar oleh. Dia kata, allazi akhrajaka wallazi akhrajani. Yang mengeluarkan kau daripada rumah kau, dia juga mengeluarkan aku, iaitu al-ju', iaitu apa? Lapar. Bukan Nabi kata, oh malam ni mana menu dia tom yam besok. Tak ada semua tu. Masa mereka gali parit khandak, mereka ikat batu di perut mereka. Tapi mereka boleh berjuang dan membina empire. Betul tak? Kita makan sihat, tapi tak berjuang bawah badan, duk elok gitu. Duk tengok depan cermin, elok aku makan aku. Teratur tak boleh buat apa pun. Kan? Bukan ada bina empire apa pun. Kan? Dah kali mengantuk, duk tidur macam tu kan? Nak kata pandai sangat pun tak. Guna teknologi internet. Ini duduk tangan ni. Boleh cakap. Budak 2 tahun pun pandai. Kan? Kat mana kita tak tengok? Daripada tunggu bas sampai masuk dalam tandas. Tak ramai yang ingat walaupun 10 hadis. Tak ramai yang ingat fakta ilmu. An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah pun dah kemudian sebelum para sarjana mengembara dengan lebaran kertas dan menulis hadis. Mereka ingat Allah bagi apa? Ilmu. Tuan-tuan baca Hamka. Hamka tak ada apa? Tak ada internet macam mana? Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Saya cadang benda mudah baca. Dia jawab Mufti Johor tentang fakta tentang negara Rusia, tentang bilangan etis dan seumpama. Hebat dia. Bukan dia buat search ke internet, tak ada lagi. Tahun 58. Manusia kalau nak ilmu, sekarang semua smartphone, tapi tak banyak benda, banyak maklumat hadis palsu duk masuk dalam kepala. Dan maksudnya kehidupan itu sendiri, Islam, manusia ini berinteraksi dengan alam. Sekarang pakai kasut, ukur tu jenis tinggi, rendah untuk kesihatan. Sahabat kasut pun tak ada, tapi tewaskan Rum dan Parsi. Sebab manusia menggunakan, mobilize, utilize segala kemampuan mereka untuk mencari keredaan Allah. Allah berkati kemampuan mereka. Bukan soal kerana makan pagi ukur banyak ni banyak ni. Dah. Bukan saya anti benda ni. Boleh, bagus makan benda yang sihat. Islam pun suruh kita makan, suruh kita jaga kebaikan kesihatan kita. Suruh kita jaga sihat, sebab badan kita dapat manfaat. Badan kita dapat manfaat. Kan? Dan ini yang saya nak sebut dalam hal ini berkaitan dengan perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu kadang-kadang orang kata Nabi, tengok Nabi slim. Saya tanya kawan kata, ente tahu mana Nabi slim? Nabi dalam hadis yang diriwayat juga dalam Abu Daud, apabila dia umur dia meningkat, dia sedikit gemuk. Sebab tu dia solat menggunakan tungkat. Dia sedikit ittakhadahu lahma, dia mula gemuk sikit. Biasa orang kan, manusia. Dia naik sikit, badan dia naik sikit. Tapi badan tu telah berkhidmat untuk agama. Taklah kita suruh orang jadi gemuk kan. Orang kata orang paling hebat ni perut buncit kepala botak. Tapi tak betul. Dia sendiri bojok buncit kepala botak, tak tahu nak kata apa, dia bagi hebat kat diri dah. Tapi ertinya ialah agama ini berjalan secara tabiatnya, secara tabiat ni. Yang ada ni orang ambil kesempatan. Pi mission apa tu bubuh hadis Nabi kurma, Nabi makan buah-buahan, itu kurma. Syekh, kurma memang makanan Arab. Bukan saja Nabi makan, Abu Jahal pun makan. Makan biji-biji rin. Melayu makan berah. Tapi yang salah ialah kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebihan. Nabi SAW kata fa'abriduhu bil ma', maka engkau hendaklah
sejukkan ia dengan air. Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut tentang masalah, saya nak kaitkan, nak kembangkan hal ini, iaitu tentang habbatus sauda. Habbatus sauda, Imam Ibn Hajar kata dia sesuai untuk ikut negeri. Jadi Nabi sebut dalam konteks negeri macam Madinah, karena ada negeri yang tidak sesuai penggunaan kadar-kadar itu. Dan ini kita akan tengok dalam beberapa hadis yang lain. Wallahu ta'ala ala, kita buka pada saat jawab. Hadis bergumulan dengan babi dibandingkan menyentuh wanita tanpa mahram, hadis ini dhaif. Dhaif. Adakah bid'ah jika berzikir menggunakan biji tasbih? Benda ni ada khilaf pandangan di kalangan sarjah. Sebahagian di kalangan salaf, mereka tidak suka menggunakan biji ini. Dan kita dapati bahawasanya, kita tengok hadis Ad-Darimi yang kita baca tentang golongan yang zikir dalam masjid, yang dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud, yang disebut oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Dia kata hasa, menggunakan biji-biji batu, kan, yang mana Abdullah bin Mas'ud telah bantah mereka. Sebahagian mereka kata ada di kalangan salaf juga yang menggunakan biji-biji kurma untuk mengira zikir mereka. Wallahu ta'ala alam. Yang penting dalam hal ini, seseorang boleh menggunakan apa sajalah untuk dia menghitung zikir dia sendiri. Tak kira lah biji tasbih ke apa. Pada sisi pandangan saya setuju dengan pendapat yang menyatakan boleh. Kerana selagi mana dia tidak menyatakan mesti satu hari kena zikir banyak ni, dia had untuk orang. Tapi mungkin dia nak baiki diri dia. Kemarin aku dah istighfar 100. Hari ni tak padan 100, aku nak kena buat 200. Itu adalah iltizam antara dia dengan diri dia yang dia nak baiki, supaya hari ni lebih baik daripada semalam. Dan dia nak kira 100 itu tak susah jari dia gunalah biji tasbih ke, dia gunakan apa, alat kira zikir yang baru ke, itu semua tidak menjadi masalah, kerana itu termasuk di dalam perkara teknikal, bukan ibadat itu sendiri. Adakah puasa itu terbatal jika tertelan kahak? Tak batal. Benda jenis ter ni tak batal. Saya adalah seorang anggota penjara. Saya berdosa kerana terlibat dalam hukuman penjara sebab rotan dan gantung sampai mati, kerana hukuman-hukuman ini bukan hudud dan ta'zir. Hukuman-hukuman ini sebahagiannya hukuman yang mana Tuhan tak sebut secara spesifik undang-undang dia pergi kepada ta'zir. Bahkan ketika tidak adanya undang-undang hudud, apabila kita jalankan satu undang-undang yang untuk kemaslahatan manusia, dia dikira menjalankan keadilan di kalangan manusia, sehingga manusia mampu, dia kena buat apa yang Tuhan sebut dalam Quran. Umpamanya apabila orang, katakanlah orang langgar lampu merah, polis ambil tindakan, adakah itu undang-undang Tuhan? Lampu merah tak ada dalam Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang manusia berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Dan langgar lampu merah memang membahayakan orang lain.
Dan orang ini patut tak dikenakan undang-undang? Dia patut. Undang-undang yang dikena pada dia, sama ada denda dia ataupun apa saja, termasuk di dalam ta'zir. Artinya dalam negara seperti Malaysia, dari pecahan undang-undang, kalau hudud dan ta'zir berjalan tak di Malaysia? Berjalan. Dengan kita kata tak ada hukum, tak berjalan undang-undang Islam, ta'zir itu sebahagian daripada undang-undang Islam. Secara umum maksud undang-undang Islam. Kerana manusia kena ada undang-undang. Kan? Manusia kena ada undang-undang. Kalau kita langgar, buat benda-benda yang salah, penipuan dan seumpamanya, kita tipu orang, tipu sijil, tipu apa, kena ada undang-undang. Dan undang-undang itu di bawah ta'zir, dan melaksanakan ta'zir itu juga adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tujuan politik itu limaslahatin nas, untuk kemaslahatan orang ramai. Di mana ada maslahah, di situ ada siasah, kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam At-Turuqul Hukmiyah. Di mana ada maslahah, di situlah siasah syariah. Jika sekiranya kita dapati satu nas Islam, tiba-tiba kita dapati tentang satu hukuman, tiba-tiba kita dapati ada satu keadaan hukuman lain itu lebih memenuhi maslahah, kata Al-Imam Ibn Qayyim, hukuman lain itulah hukuman Tuhan. Karena ia memenuhi maksud maslahah. Tujuan untuk menghalang manusia daripada berlakunya kacau bilau di dalam sesuatu masyarakat. So jangan fikir, termasuk hukuman mati. Termasuk hukuman mati. Orang yang bunuh orang, kita kena bunuh dia balik. Dulu dia pancung. Boleh tak melalui jalan pancung gantung? Dia boleh gantung. Walaupun ada khilaf di kalangan para sarjana, tapi takkan nak biar orang yang bunuh orang langsung tak bunuh. Mesti orang menjalankan hukuman. Gantung sebahagian daripada qisas. Cumanya yang tak betulnya ialah kita kadang-kadang lembaga pengampunan tu kita bagi ke orang lain, sultan apa hak tu tak apa kenal. Yang boleh ampun ialah dalam kes membunuh orang waliyud dam. Siapa dah? Keluarga si mati. Bukan keluarga hak nak mati tu. Keluarga mangsa yang dibunuh. Dia bunuh satu orang, kata keluarga dia kata tak apalah, bunuh pun tak guna juga, dia dah bunuh dah mati dah, kita maafkan dia, dia kena bayar diat. Jadi harta dia pindah mai kat kau ni yang dapat dengan kadar diat. Dia orang tu ada hak. Undang-undang dah ada dah, cuma nak kena baiki. Dan nak baiki itu bukanlah kerja orang hak kerja di penjara apa teman. Yang ni ahli undang-undang, ahli undang-undang. Cuma yang salah ni bila kita bertindak di luar undang-undang, kan? Polis umpamanya, kita jumpa tahan orang tak tentu salah lagi, tendang, tampak lebih kurang. Dan nanya dia tengok bukan budak ni. Kita yang ni semua Tuhan tak lupa apa yang kita buat ke orang. Dia tanya hukum sebut kehilangan barang dalam masjid. Insya'udhallah, sebut benda-benda hilang dalam masjid. Dalam hadis Abu Dawud, Nabi larang. Jadi siapa yang barang dia hilang duk pergi khayau dalam masjid, Nabi larang. Jadi untuk elakkan hadis tu, dia boleh buat apa benda lah. Dia boleh tak di luar. Kerana masjid ni bukan kerja dia duk pergi habak barang. Apatah lagi ustaz kata, tuan-tuan, lepas ceramah ni boleh saya ada bawa barang sikit, tuan-tuan nak beli. Ini semua kita kena sebut moga Allah rugikan engkau. Kalau ikut hadis. Kerana masjid bukan tujuan dia untuk itu. Pasal apa hang boleh kempen barang? Orang lain pun nak kempen juga. Kalau semua orang nak main kempen buat iklan dalam masjid, rosak masjid. Nak meniaga kat luar. Tak apalah 10% saya akan bagi pada madrasah tahfiz. 90%. Sebab kita kena terhormat dalam masalah ni.
Ha? Ada orang dia guna alasan macam-macam dia nak berniaga. Dia kata ana tujuan ana jual buku ni, ana jual barang ni, ana nak bagi bantuan. Enta bagi bantuan banyak mana? Hatta masjid dia tak berniaga barang dia. Bukan masjid untuk berniaga. Kenapa kita rasa? Sebab kita tak tahu fungsi masjid. Kita tak tahu fungsi masjid. Sebab tu ada orang boleh masjid kena adil untuk semua. Kalau Tok Imam boleh isytihar barang dia, tuan-tuan saya ada jual sikit barang, Tok Imam guna. Lepas tu Tok Bilal pun tahu, aku pun nak berniaga kak. Lepas main Jumaat isytihar barang aku pula. Pasal ustaz boleh, takkan dia tak boleh? Kan, toki kedai sebelah, aku pun ada barang baru, aku pun nak pergi depan tak? Apa jadi pada masjid? Adakah Alexander the Great, iaitu Zulkarnain yang dimaksudkan dalam masjid? Wallahu ta'ala alam. Kemungkinan besar bukan dia lah, pasal cerita tu tak sama. Kalau cerita dia sama, pasal cerita ni pun yang sana pun tak sabit cerita dia, banyak tokoh tambah. Saya hendak tahu sekiranya seorang itu terlambat sikit bangun untuk menunaikan fardu subuh, tapi masih dalam waktu subuh. Selepas dia mandi dan berwuduk, waktu syuruk pula telah tiba. Kita telah diharamkan untuk bersolat semasa. Jadi dalam situasi bagaimana seorang hendak tuan-tuan, yang pertama apabila satu orang tu bangun subuh dan waktu subuh masih ada, dia tak boleh berlengah-lengah sehingga keluar pada waktu subuh. Dia kena salat subuh. Tetapi kalau dia bangun dah cerah, baru matahari pun naik. Sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi bangun dan Nabi dalam perjalanan tengok-tengok dah cerah. Nabi suruh sahabat semua bangun bergerak dan pindah ke tempat lain. Waktu dah habis. Dan di sana Nabi masih lagi suruh Bilal untuk azan. Okey. Hadis ini menunjukkan bahawasanya ada beberapa perkara. Pertama, kalau kita katakanlah kita bangun dah keluar 7 suku, boleh tak kita mandi dulu? Boleh. Sebab hadis ni Nabi dah bangun-bangun dah lewat, tapi Nabi pun masih bergerak lagi pergi ke tempat lain, tidak buat immediately, terus baginda buat. Kedua, bila waktu subuh kita, masa kita nak buat tu, cuma kita buat urusan kan, kita mari kita tak mandi lagi, kita pergi mandi dulu untuk kita rasa tak boleh nak semayang dalam keadaan kita katakanlah hangat kepala ke apa, kita mandi dulu kemudian kita salat. Waktu dah keluar kat mana pun boleh, dan itu adalah waktu kita. Jadi ada kena niat qada ke apa? Tak, niat tunai. Yang penting tu pasal kita nak sebut adaan, qadaan. Dia orang mayang salli fardu maghrib, dia habaq ya. Kita duduk sebelah. Kalau kita faham Arab, kita tahu dia kata aku nak semayang maghrib. Dia kata ya akhi, ana usalli ma'ak. Saudara, aku pun nak semayang juga, bukan hang seorang. Hantar abang tak apa. Dia duk abang, kita tak tahu nak abang siapa, kita nak semayang, dia nak cakap. Tuan-tuan faham tak? Dia nak semayang, dia duk abang. Usalli. Kita mungkin tak tahu, pasal kita orang Melayu tak faham bahasa Arab. Usalli maksud apa? Aku semayang, cuma terjemah Melayu Sanskritnya, sengaja aku hendak semayang, aku solat lah. Usalli, aku sedang solat. Usalli fardu maghrib, aku semayang maghrib. Jadi kita tanya, habis aku sebelah hang semayang apa? Tengah insya-Allah. Lepas tu dia habang kata 3 rakaat. Hang tak abang tak apa, aku pun tahu 3 rakaat, mana ada orang buat 4 rakaat. Adakah bukan Islam boleh makan kenduri akikah? Ada qaul di dalam mazhab Syafi'i yang sebut tentang mereka tak boleh makan kerana itu adalah ibadah. Tetapi tidak ada satu dalil yang jelas yang menunjukkan bahawasanya mereka tak boleh makan. Asalnya mereka semua boleh, orang semua boleh makan. Maka wallahu taala alam, kalau tanya kita kata mereka boleh makan.
Dan ini juga fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Fatwa Daimah Saudi pun, keluar benda yang sama, mereka boleh makan. Boleh makan daging. Jadi kalau kita ada jiran sebelah, takkan dia tengok saja. Kita you duduk rumah tak boleh makan, ini akikah, lain kali kita makan. Lu pergi rumah saya juga semua kata. So kita tak mesra. Orang kita benda-benda macam tu lah, saya kata dulu. Benda kecil, daging akikah, kalau termakan sepotong, teruk dia tahu. Akikah kawan kita baru ni kesian dia, habis terpotong. Dia kata mamat yang bukan Islam tu mamat termakan, dia pun silap bidang. Kesian nak kena cari kambing lain sembelih. Kalau tidak dia tak boleh naik kambing tu, dia naik bisikal seberang Siratul Mustaqim. Kita tuan-tuan, tapi dalam benda yang besar, hilang negeri, hilang tanah, hilang wilayah, hilang syarikat-syarikat penting orang Islam, tak ada siapa bising, tak ada pula nak keluar. Ulama-ulama cakap kita kena jaga ni kepentingan orang Islam ni, tak cakap. Macam kawan yang termakan khinzir tak sengaja tu, kosong poin berapa, Allah, kacau. Tapi rasuah, judi, salah guna harta benda awam, ini tak ada pula orang nak cakap betul-betul. Allah sedih, rasuah, tak ada. Orang tanya kaya, hebat. Kita punya persepsi agama tu tak berapa alignment, dia lari. Sebab ini yang kata agama yang bersifat emosi. Agama yang bersifat emosi. Kita tak tahu hak mana benda besar dalam agama, hak mana benda yang Tuhan maafkan. Tuhan maafkan. Adakah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seorang yang jahat atau fitnah Syiah? Buku-buku sejarah menunjukkan beliau memang seorang yang jahat. Walaupun adalah beberapa orang penulis. Saya ada guru saya dulu, Ustaz Rashid pun kenal juga, Dr. Jasir Abu Sofia. Dia membela Hajjaj. Dia bagi tahu banyak benda-benda yang orang kata tentang Hajjaj tidak benar. Wallahu alam lah. Tapi buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana Islam, hatta yang Ibn Hajar Az-Zahabi, menunjukkan memang Hajjaj terlibat dalam membunuh orang hebat seperti Sa'id bin Jubair dan seumpamanya. Kalau kita terbaca tahiyat akhir pada tahiyat awal kerana terlajak baca, macam mana tu? Masa tu kita sedar sebenarnya ada juga riwayat yang menunjukkan bahawasanya Nabi membaca juga pada tahiyat awal itu sama dengan bacaan pada tahiyat akhir. Tak terlajak. Cuma kalau kita ikut imam tu dia singkatkan, kita pun singkatkan bersama dengan imam. Apakah hukum baca talqin ketika menguburkan jenazah? Ini ada macam kawan kita baca tadi. Tuan-tuan, ada perkataan riwayat Al-Bazzar yang Nabi sebut bahawasanya laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi suruh sebut laqin. Laqin ni kita ajak la ilaha illallah pada orang yang nak mati. So kita kata la ilaha illallah. Ada riwayat yang menyebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nawawi sebut di dalam Majmu', bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada orang yang dah dikuburkan, tidakkah syurga itu benar, neraka itu benar dan seumpamanya. Dan cuma riwayat tu dia kata bahawasanya malaikat tak akan tanya lagi kepada orang yang telah ditalqin kepada dia. Riwayat ini dhaif, walaupun Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kata riwayat ini salih kerana boleh ada syahid yang lain. An-Nawawi sebut benda tu. An-Nawawi sebut kerana ada syahid yang lain. Syahidnya ialah hadis fa innahu al-an is'alu li akhikum tathbit fa innahu al-an yus'al.
Kamu hendaklah minta supaya saudara kamu ini diperkukuhkan oleh Tuhan kerana dia sekarang disoal. Ahlul hadis ada satu bab dia nama taqwiyatul hadis bisyawahid. Hadis itu dikukuhkan dengan bukti-bukti yang lain. Katakanlah teks ini lemah, hadis ini rawi dia lemah, tapi ada satu hadis lain yang kuat, makna dia sama dengan lemah ni. Jadi lemah ni boleh naik. Tapi hadis yang sahih yang Nabi kata ke saudara kamu sekarang sedang disoal, hendaklah kamu minta supaya Allah tasbitkan dia. Fa innahu al-an yus'al, kan? Is'alu li akhikum tasbit fa innahu al-an yus'al. Minta pada saudara kamu kekukuhan supaya dia, kerana dia sekarang disoal. Hadis tu betul sahih, tapi dia nak menyokong hadis yang kata malaikat tak tanya kepada orang yang ditalqin ini, tak boleh nak sokong. Dia hanya boleh sokong satu benda, sokongnya adanya soal munkar nakir, tapi nak sokong detail tak boleh. So untuk menyatakan itu sebagai penguat, tidak nampak jalan. Apa benda yang dia kata kerana dia kata di situ malaikat munkar dan nakir apabila tengok orang yang telah diajar, apabila mereka tanya Tuhan kamu siapa, tentang Tuhan dan seumpamanya, orang yang diajari tak akan lagi ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kalau kita terima hadis itu sahih, berarti orang Malaysia tak kena soal azab kubur. Betul tak? Tak kena. Sebab semuanya dah kena azab. Dan ini tidak boleh kukuh. Saya bukan untuk kukuhkan hadis, dia tak boleh. Tapi kalau satu orang yang bagi tahu seperti mana disebut oleh Abu Umamah di Syam, syurga itu benar, neraka itu benar, tidak ada masalah lah. Kerana walaupun dhaif, dia ada memperingatkan, wahai fulan, sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar, apa yang Nabi bagi tahu itu benar. Itu tidak ada masalah, secara umum lah dikatakan dia amal oleh orang-orang Syam. Tapi nak pergi habaq detail, maka malaikat akan datang dan kemudian dia akan menyuruh kamu duduk, dan kamu naklah duduk. Dia akan bertanya kamu, naklah kamu menjawab dengan lidah yang fasih soalan yang pertama sekian-sekian. Ini macam dia kata janganlah kamu gentar, jawablah kamu dengan lidah yang fasih. Tu saya kata member dia yang duk rock atas kubur yang tak mati lagi, duk rempit dengan dia, dia kata member kita punya teruk tu imam kata relax, jawab dengan lidah yang fasih. Kerana yang membantu orang jawab itu ajaran kita yang atas kubur ke amalan dia. Amalan dia. Katakanlah kita ni satu orang saleh. Saleh sangat-sangat. Mati di Mekah. Mati di Madinah. Tanam di Baqi'. Tempat tu sahabat Nabi tu. Tak ada siapa pergi hajak dia. Soalan pertama nak jawab, tak ada, soalan sport tak naik. So tak ada siapa ajak dia. Dia boleh jawab tak soal munkar nakir? Dia boleh jawab tak? Oh, semua tak berani. Dia boleh jawab tak? Dia boleh jawab. Kerana yang membantu dia apa? Amalan salih. Kalau satu orang tu memang hantu besar, dia mati di Malaysia, satu kampung yang sangat tradisional, ataupun dia mati dia ada pangkat. Semua ni imam-imam hebat-hebat ni, jubah pemahal ni, tempah 2,500, serban punya style, lagi punya duduk ayat, dan malaikat akan bertanya padamu soalan yang pertama. Kau dengar elok-elok cara aku jawab ni. Soalan yang pertama ni jawapan dia Allah Tuhan. Aku ulang, dengar. Allah. Kok hang tak ingat, ni ada seorang lagi tu imam besar. Hang tolong habaq pula. Imam besar pun ulang. Tuan-tuan, dia boleh jawab ke tak? Dia boleh jawab ke tak? Oh boleh. Boleh ke tak? Kita fikir takkan tak boleh. Tak boleh. Kerana yang membolehkan dia jawab pada amalan salih. Soalan apa nak bahas, talqin tak talqin atau apa nak bahas, apa dia pun nak bahas, kita tak bahas. Tapi bila orang tanya, kita nak bagi tahu supaya orang jangan keliru, supaya jangan orang sangka Allah
Nak takut apa azab kubur? Member kita punya teruk mati Tok Imam ajak, okey. Akhirnya kita merendahkan benda ni. Kita merendahkan benda ni. So, para sahabat radhiyallahu anhum telah mati. Mereka pergi mati di Arab yang tak disebutkan. Mereka jawab dengan amalan saleh mereka. Jawab dengan amalan saleh. Jangan kita duk fikir aku tak apa, Tok Imam member baik aku. Ni aku mati hajak aku elok jangan nak main-main ajak aku. Tak apa, hang mati specialnya. Aku tulis kertas nota bagi tak terbelakang kata. Agak keliru semasa kami ni hang boleh study tu. Tak boleh. Tak mungkin. Sebab tu kita jangan kelirukan orang. Saya bukan saya nak sebut izabah. Ini dah sebut ni memang masuk tajuk ni panas kan. Tapi Za'bah sebut satu benda yang betul untuk orang Melayu. Za'bah ni disanjung ni kemudian ni dia. Zaman dia hidup, buku dia diharamkan di Perak oleh Mufti Perak. Dululah, bukan yang lain. Dengan titah Sultan Perak, buku Za'bah telah diharamkan, iaitu perangai bergantung kepada diri sendiri. Buku tu dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Orang yang bagi kat saya first ialah Profesor Mku Aziz. Dia kata dia dah baca puluh kali, dia suruh saya baca. Masa saya jadi mufti, saya baca. Saya ambil buku tu, saya tengok di kulit buku tu masa cetak ada beberapa perkataan Za'bah yang menarik. Za'bah kata orang Melayu hendaklah bergantung dengan diri mereka. Orang Melayu ni telah diajar sehingga tak boleh hidup tanpa bergantung dengan orang. Kalau nak menega, kata Za'bah, kalau zaman tu, kalau tidak dibantu orang, dia tak boleh berniaga. Nak belajar, kalau orang tak bagi duit ke anak dia, tak boleh belajar. Semua dalam hidup semua bergantung. Sehingga dia diajar sehingga mati. Sehingga mati pun, kata Za'bah, dia tak harapkan amalan dia, mengharapkan sedekah pahala orang mai ke dia. Za'bah kata, itulah punca orang Melayu mundur di dalam hidup dan beragama. Sebab sentiasa diajar supaya bergantung ke orang. Dia bukan nak beramal amalan soleh. Tak apa, aku tak tahu Tok Imam ajak. Masa hidup dia tak main masjid pun tanya Tok Imam. Mati Tok Imam ajak. Tak apa. Hang Tok Sam mengaji lagi, mati kau abang, aku selesai. Kata Za'bah, ini puncanya. Sedangkan agama itu mengajar manusia membangun. Agama itu membangunkan manusia, mendirikan manusia, menjadikan satu bangsa itu kuat. Tapi dengan Islam yang versi Melayu itu telah menjadikan orang Melayu sentiasa bergantung pada orang lain. Bukan saja bergantung masa hidup di dunia, bergantung juga masa hidup di akhirat. Dia tak Wahabi, dia sama. Kita bergantung dengan jasa dia mengajar, menulis dan pemendaraan dan tokoh besar Melayu. Dan benar apa yang Za'bah sebut. Yalah, saya tahu orang kata, oh ini masalah khilafah, saya tahu, tetapi berlebih-lebihan dalam hal ini. Pi cari qaul yang sahabat kata pahala sampai, kita pun tahu. Tapi ulama yang sebut tentang pahala bacaan Quran sampai pada si mati itu, dia orang tak terbayang dalam kerangka yang orang upah, orang ambil untung, buat duit atas itu. Indulgences yang ditentang oleh dalam Protestan, oleh aliran Protestan dengan Katolik berlaku dalam agama. Ni nak mari bulan puasa pula, keluar CJ macam-macam. Semua orang keluar. RM15, pahala RM15, pahala RM20, pahala RM30. Senang pahala boleh beli macam ni, macam harga saham. Nah, ni borang RM15. Tu dia nama. Hantar mai. Kita duduk konta, bagi pahala RM15 kat saya. Maksudnya macam tu lah. Abang maksudnya lagi, bukan macam tu. Macam mana? Dak, harga dia RM15, pahala ada sama pahala RM15 dengan borang RM20? Tak sama. Bukan duit itu macam kita pergi beli tanah wakaf. Kita wakaf tu cerita lain. Ni dia baca. Satu orang yang baca kerana nak duit, adakah dia mendapat pahala? Kalau dia tidak mendapat pahala, pahala apa yang hendak dia hantar kepada orang lain?
Tapi kalau kita duduk saja teringat kat kawan kita, dulu duduk main mengaji kerap aku, ningai lah. Kita pun duduk, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kalau ada pahala qul huwallah ni, bagilah kat kawan saya, dia baik dengan saya tu. Allah mustajabkan doa itu, seperti pendapat Ibnu Salah dan juga sebahagian dalam Sadah Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi dan seumpamanya. Sampailah kalau Allah mustajab, benda yang berlaku secara nature, di atas kasih sayang. Ini benda yang disusun. Di sebahagian negeri dibuat, ada pula ni nak buat pahala kat ayah saya, nak hak package mana? Ya, yang 2,500, 3,000. Ini benda orang kata, pasal apa hampa suka kalut benda ni? Tak kalut. Kami kalau nak buat pun boleh. Tetapi benda ini memberikan kesan negatif cara fikir agama kepada orang Islam. Sebab tu kerana yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu, kata Nabi, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa imtihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi udulnya, orang yang amanah terhadapnya, yang akan menafikan daripada ilmu ini tahrif al-ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampau, wa imtihal al-mubtilin, tokok tambah ahli-ahli batil, wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan orang-orang jahil. So itu adalah peranan ahli ilmu. Mesti menghapuskan yang pertama ialah golongan yang melampau, nak agama melampau. Agama ni dia bukan suka hang lagi melampau lagi bagus. Agama tak mau. Tahriful ghalin, penyelewengan orang melampau, Tuhan tak mau. Sebab tu agama lawan khawarij. Orang-orang yang nak beribadat sampai tak mau tengok anak bini. Agama kenapa? Nak agama tapi melampau. Wantihal mubtilin, tokok tambah orang yang ahli batil. Agama tak ajak dia tambah mai ke atas. Kita kena lawan. Satu lagi apa? Ta'wilu jahilin, jahil bodoh duk pi tafsir agama. Itu yang pelik-pelik bunyi tu, kan? Kan? Kadang-kadang orang kita tak tahu. Tengok tak tahu cerdik ke bodoh, cakap-cakap confirm bodoh. Siapa kerja ni? Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan dibawa oleh golongan ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang kata suruh bagi tahu ni kuliah mengkuang ni, tak ada kuliah mengkuang ni. Pasal 2 hari bulan rakyat Malaysia cuti. Tuan-tuan cuti kan? Cuti kan? Cuti sekolah.